lolos masuk ke syurga. Dan bila tengok begitu beratnya nak masuk neraka ni dengan dosa dan maksiat, mengikut hawa nafsu boleh masuk neraka, akibatnya maka akhirnya kata Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Allah, aku khawatir tak akan ada siapa di kalangan manusia yang mampu terselamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ, masya-Allah. Bila Allah telah lahirkan manusia ke alam dunia ni, Allah hantar 4 musuh utama untuk menguji kita, masya-Allah. Nak memberikan cabaran pada manusia supaya manusia ni, masya-Allah, yang lulus ujian ini diberikan oleh Allah syurga, yang tidak lulus akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cabaran yang pertama sudah tentu iblis laknatullah alaih. Iblis berazam nak jadi musuh ketat manusia, akan berusaha untuk hindarkan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah pula Allah bubuh dalam tubuh badan manusia ni musuh paling ketat kita, inna a'daul a'da al-adu alladhi baina jambaik. Musuh kamu paling ketat adalah musuh yang terletak di antara dua dada kamu. Ini dalam hati kita ni ada nafsu. Musuh kita di dalam, musuh di luar iblis. Ditambah pula dengan keduniaan yang akan merosakkan kita, ditambah lagi dengan satu lagi suasana-suasana yang buruk yang akan merosakkan manusia. Lama iblis berusaha untuk sesatkan manusia dulu di dunia, tak ada seorang pun syirik pada Allah. Namun dengan usaha daripada iblis, dia berjaya. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan berjaya menghiasi dalam tubuh, dalam hati manusia. Pada pandangan manusia nampak maksiat itu indah, nampak kufur itu indah, nampak syirik itu indah. Dan Allah beritahu pada syaitan, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah kata syaitan tidak akan mampu menyesatkan, merosakkan. Dia tidak ada kekuatan untuk menyesatkan 'alal ladzina amanu, orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah. Innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Syaitan hanya mampu menyesatkan orang yang melantik syaitan sebagai teman, nak berkawan dengan syaitan. Wa hum bihi musyrikun, dan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan rahmatillah Allah, ulama kata untuk manusia selamat daripada 4 musuh ni, Allah bagi 2 perkara kepada kita. Iaitu yang pertama, Allah Ta'ala bagi perintah Allah. Yang kedua, Allah bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah Allah yang Allah bagi kepada manusia ni merupakan penghalang iblis nak menguasai manusia. Semayang, bahkan bermula dengan iman, kalimah syahadah. Satu orang mengucap kalimah syahadah, cengkaman iblis ke atas diri dia tercabut, tuan-tuan. Selama ini iblis kontrol dia sepanjang hidup, selama dia jadi orang yang tak beriman pada Allah, sembah berhala, syaitan kontrol dia. Hari pertama dia mengucap kalimah syahadah, tercabut penguasaan syaitan ke atas diri seorang hamba. Begitulah semayang. Bila hamba ini semayang, terutama dengan berjemaah, Nabi pesan, alaikum bil jamaah, kalian wajib berjemaah. Dan masya Allah, salah satu daripada ibadah yang paling besar yang Allah bagi pada manusia untuk menghalang laluan syaitan, syaitan tak boleh bergerak aktif dalam tubuh badan manusia, iaitu apabila manusia ini berpuasa, masya Allah. Dengan berlapar, Allah Ta'ala bagi dengan berkat puasa ni, syaitan tak mampu nak kontrol kita sepenuh sepanjang tahun. Baru dia nak kontrol kita datang bulan Ramadan. Bila datang bulan Ramadan, bukan sekadar syaitan tak boleh sesatkan manusia, bahkan syaitan dilontar ke dalam laut, lagi berat. Masya Allah. Bulan lain syaitan boleh kuasai kita 11 bulan. Masuk 1 bulan, bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak bagi manusia jadi manusia. Kata Imam Syah Waliullah Muhaddis Dahlawi, sebagai manusia, diri kita ni sentiasa bergelut antara nak buat baik dengan nak buat jahat. Hati kita ni berbolak-balik, sekejap nak jadi baik, sekejap nak jadi jahat, sekejap nak buat baik, sekejap nak jadi jahat. Maka Allah Ta'ala ingin supaya kita istiqamah di atas kebaikan. Lalu Allah jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita train hati kita istiqamah di atas agama yang Allah telah berikan. Perintah Allah ni penyelamat daripada tipu daya syaitan, sementara sunnah Nabi pula penyelamat daripada hawa nafsu. Kadang-kadang syaitan tipu kita dengan ibadat juga. Semayang di rumah pun dapat pahala juga, dia kata. Tapi bila kita ikut sunnah Nabi, semayang berjemaah, kita terselamat daripada hawa nafsu kita.
Lalu kita semayang ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seorang kamu hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga nafsu dia ikut tunduk kepada agama sunnah yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, syaitan berbangga dia dapat menguasai manusia sebelum lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan seronok tengok manusia seluruh dunia di dalam dia punya radar dia, Masya Allah, mengikut acuan yang iblis nak. Tapi Allah telah lahirkan baginda Muhammad SAW, dan Nabi telah diberikan wahyu pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu benda, satu poin yang ajib tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Nabi terima wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam bulan Ramadan kan. Dan inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan hidayah, kami turunkan petunjuk, kami turunkan kebenaran, kami turunkan Islam, kami berikan perintah kerasulan pada Nabi, kami wajibkan Nabi berdakwah ketika mana dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tetapi daripada tahun pertama Nabi dilantik menjadi Rasul sampai tahun yang kedua Hijrah, hampir dikatakan 15 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa turun pada tahun yang ke-15 selepas nubuah. Nabi jadi nabi, berdakwah selama 13 tahun di Mekah, berhijrah ke Madinah tambah 2 tahun. Waktu itu baru Allah telah perintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berpuasa. Sebelumnya ada 15 tahun apa yang Nabi buat? Sepatutnya Masya Allah bila turun agama dalam bulan Ramadan, patutnya Nabi puasa dulu. Tapi Nabi berpuasa selepas 15 tahun. Sebelum itu apa yang Nabi buat, yang hari ini kita semua nak bincang, supaya dalam keadaan kita bergairah nak menyambut bulan Ramadan ini tuan-tuan, yang mana ulama kata sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan ibadah, yang kita hari ini Masya Allah tak sabar nak menyambut Ramadan. 6 hari lagi, tak lama dah Masya Allah kita akan masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah ubah semua dia punya peraturan yang biasa menjadi peraturan yang luar biasa. Selama ini syaitan boleh kontrol kita, syaitan dibuang jauh-jauh oleh Allah Ta'ala. Selama ini pintu langit nak dibuka begitu ketat syarat dia tuan-tuan, dan amalan manusia naik, ya ta'aqabu fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, ada shift pagi dan petang, malaikat bawa naik amalan kita naik ke langit. Tapi bulan Ramadan ke-7 pintu langit dibuka oleh Allah, amalan kita naik hari ini kita buat, sekarang juga dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke langit kita punya pahala kita tanpa ditangguh-tangguhkan. Masya Allah, istimewanya bulan Ramadan ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, ke-8 pintu syurga dibuka oleh Allah, ke-7 pintu neraka ditutup oleh Allah. Maknanya cabaran untuk manusia beribadat dihapuskan sama sekali oleh Allah. Hari ini Allah nak bagi peluang kepada kita untuk meninggikan darjat kita di sisi Allah, menjadi golongan muqarrabin yang dekat dengan Allah. Bahkan para malaikat di langit akan ada satu seruan di langit, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pemburu kebaikan, maju dan maju dalam ketaatan pada Allah. Ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pemburu keburukan, di bulan puasa ni berhentilah buat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah sendiri bagi semangat dekat kita, dan di saat kita sedang beribadah pada Allah ni, Allah juga berbangga di hadapan sekalian para malaikat. Dulu engkau orang ingat apa? Engkau orang kata manusia ni apa? Kan, kau orang kata manusia ni akan buat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, patutkah engkau ciptakan di dunia ni makhluk yang akan banyak buat fasad di dunia, kerosakan dan menumpahkan darah? Oh, Masya Allah, Allah nak buktikan kepada malaikat. Kamu cakap mereka menumpahkan darah, mereka buat maksiat. Sekarang tengok kehebatan umat Muhammad SAW di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana tuan-tuan mulia, ulama kata semua ibadat yang kita buat tuan-tuan, Allah Ta'ala memang walaupun kita semua berniat lillahi Ta'ala, semua kita cakap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, seluruh solat kami, seluruh pengorbanan kami, hidup kami, mati kami untuk Allah Tuhan semesta alam. Tapi ujung-ujung Allah kata kullu amali ibni Adam, setiap amalan anak Adam lahu, Allah kata untuk diri dia sendiri.
semayang untuk kita, dakwah untuk kita, Quran untuk kita, zikir untuk kita, iktikaf untuk kita, majlis ilmu untuk kita, tarawih untuk kita. Illa saum, melainkan puasa je aku nak untukku. Masya Allah. Wa ana ajzi bi. Ibadat lain Allah kata bermula daripada 10 sehingga setiap ibadat yang manusia buat Allah bagi pahala dia bermula daripada 10 ila 700 dha'fin. Allah Ta'ala tingkatkan pahala kita sampai maksimum 700 kali ganda. Ini Allah Ta'ala punya peraturan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain satu ibadat satu pahala. Umat Nabi Muhammad satu ibadat bermula daripada 10 sampai kepada 700 kali ganda illa saum, melainkan puasa saja. Puasa ni pahala dia uncountable, tak boleh bilang pahala puasa ni. Dan Allah kata aku sendiri akan bayar. Ibadat lain Allah telah suruh malaikat-malaikat sediakan, Masya Allah, ganjaran-ganjaran di dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi puasa Allah kata aku sendiri akan bayar. Aku sendiri akan bayar dan aku tidak redha apa-apa ganjaran untuk umat Muhammad yang berpuasa melainkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama buat kajian, apa istimewanya puasa ni berbanding ibadat-ibadat lain sampai Allah kata puasa ni untuk diriku. Ulama kata yang pertama, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Lawaqih Anwarul Qudsiyah, apa hebatnya puasa? Puasa ni ada persamaan antara kita dengan kekasih kita, itu Allah Ta'ala. Ada musyabah persamaan, walaupun kita tak boleh serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan hamba dia. Tapi sebagaimana Tuhan kita tak makan dan tak minum, di bulan Ramadan hamba cuba-cuba berlakon macam kekasih kita Allah Ta'ala tidak makan dan tidak minum. Dan sebagaimana Allah tidak tidur dan tidak mengantuk, di bulan Ramadan kita juga tahan mengantuk, tahan tidur. Kita tidak menggauli isteri kita. Ini dipanggil sifatun samadaniyah, yang menyebabkan Allah Ta'ala suka kepada manusia dan sayang kepada kita di sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua, tuan-tuan mulia, puasa ni adalah satu-satunya ibadatun sirriyah, ibadah rahsia. Masya Allah, ibadat rahsia. Ibadat lain semua tak boleh rahsia. Nak sembahyang sunat tak boleh sorok pada orang. Nak buat haji, nak buat umrah tak boleh sorok. Buat kerja dakwah tak boleh sorok, kan? Nak sorok-sorok tak boleh. Tapi ibadah puasa ni ibadatun sirriyatun, yang mana tuan-tuan mulia, kita ni lapar, kita ni tuan-tuan, satu-satunya ibadat yang Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada riak dan takabur. Masya Allah, sewaktu kita beribadat. Ibadat lain bila kita boleh tunjuk depan orang, berarti ada peluang syaitan nak masukkan riak di dalam hati kita. Tengah semayang boleh riak, tengah mengaji boleh riak, kan? Tengah baca Quran boleh riak, kan? Macam-macam lah kita boleh riak. Dia datang tengah berzikir boleh riak. Tetapi tengah puasa, tuan-tuan boleh tunjuk tak lapar pada orang, kan? Dan kita boleh buat perbandingan tak lapar kita dengan lapar dia, mana lebih, kan? Mana lebih laparnya antara kita dengan orang lain. Dan kalau ada sesiapa di dunia dia nak membandingkan lapar dia dengan lapar orang lain, maka kita anggap orang ni tak betul lah, kan? Apa salah engkau nak bandingkan dari segi apa hebatnya lapar? Namun demikian tuan-tuan rahmat Allah, ulama bagi tahu, Masya Allah, Imam Ibn Katsir rahmatullah alaih beritahu apa? Puasa ni Masya Allah adalah merupakan tazkiyah. Masya Allah, tazkiyatun nafs. Puasa ni ibadat yang boleh membersihkan jiwa kita. Yang dikata tazkiyatul abdan, kata Imam Ibn Katsir, puasa dia merupakan penyuci bagi tubuh badan kita ni. Segala penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita ni akan hilang berkat puasa. Sumu tasihu, kata Nabi, kamu puasa kamu akan sihat. Yang kedua dia kata tazkiyatan li majaris syayatin. Kata Imam Ibn Katsir, puasa ni boleh membersihkan laluan syaitan yang duduk dalam badan kita ni sepanjang 11 bulan. Syaitan lalu, nak tak nak, kesan daripada dia lalu tu tuan-tuan, dia lewat di situ, pasti tubuh badan kita ni nak tak nak ada juga kesan-kesan buruk, negatif akibat laluan daripada syaitan tadi. Jadi nak bersih dengan puasa. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala sangat mencintai puasa.
Sebab itu ulama kata puasa ni amalan yang paling disukai oleh Allah dan amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebab itu kita nak masuk bulan Ramadan ini, kita kena bergembira dan kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala, dan kita kena meraihkan bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW meraihkan bulan Ramadan. Ulama kata Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, tetapi Ramadan juga bulan dakwah, Ramadan juga bulan mujahadah, Ramadan juga bulan jihad, Ramadan juga bulan perjuangan. Yang mana hari ini di saat kita nak masuk dalam bulan Ramadan ni, jangan kegembiraan kita terhadap menyambut Ramadan melupakan kita terhadap perjuangan baginda Muhammad SAW yang menghidupkan Ramadan ini dengan berbagai-bagai siri perjuangan jihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita tengok Nabi Muhammad terima wahyu daripada Allah Taala. Wahyu pertama 5 ayat daripada suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terima dalam bulan Ramadan. Balik ke rumah isteri Nabi SAW, Nabi SAW sampaikan wahyu ini pada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mententeramkan Nabi yang waktu itu sedang menggigil ketakutan menerima wahyu daripada Allah. Kali pertama terima wahyu, kali pertama terima Quran, kali pertama berjumpa dengan Jibril alaihissalam, kali pertama dipeluk dengan begitu kuat. Nabi takut. Nabi balik mengatakan zammiluni zammiluni, selimutkan aku ni, selimutkan aku. Maka Siti Khadijah telah mententeramkan Nabi SAW. Nabi dalam keadaan menggigil ketakutan. Waktu itu Masya Allah, Nabi kata jangan-jangan Allah sedang murka kepada aku, jangan-jangan ada benda tak elok akan berlaku pada aku. Waktu itu isteri Nabi Siti Khadijah memberikan semangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kalla wallah la yukhzika Allahu abadan, selama-lamanya tidak wahai kekanda, Allah Taala takkan pernah hinakan kekanda. Wa innaka latasilur rahim, engkau paling banyak menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla, Tuhan banyak menanggung bebanan manusia. Wa taksibul ma'dum, Tuhan Masya Allah banyak menolong orang-orang yang papa dan susah. Masya Allah. Besok jom wahai kekanda, bulan Ramadan ni tuan-tuan, jom kita pergi rumah Masya Allah Waraqah bin Naufal, Sayyidina Waraqah bin Naufal radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana dia adalah di antara orang yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia merupakan seorang penganut ajaran Nasrani. Dia boleh menulis dan membaca dalam bahasa Ibraniyah. Maka Sayyidatina Khadijah ajak Nabi SAW berjumpa dengan Sayyidina Waraqah bin Naufal. Sayyidina Waraqah bin Naufal setelah mendengar cerita Nabi, dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam, diberitahu sesungguhnya itulah namus malaikat Jibril yang dulunya pernah datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Sekarang Jibril yang sama telah datang menyampaikan wahyu kepada kamu. Berarti kamulah Nabi akhir zaman yang Allah Ta'ala sampaikan berita gembiranya di lidah Nabi Isa alaihissalam. Kami orang Kristian menunggu-nunggu kelahiran Tuhan. Kami orang Kristian sedang tunggu orang kata pengutusan Tuhan sebagai Rasul, dan hari ini Tuhan telah hadir di rumah saya. Saya berjanji saya akan beriman dengan Tuhan. Masya Allah. Bahkan waktu itu tiba-tiba Sayyidina Waraqah bin Naufal telah menangis. Dia mengatakan, ya laitani kuntu ma'ak idh akhrajaka qaumuka min biladika. Alangkah bertuahnya wahai Muhammad, seandainya aku dipanjangkan umur, aku yang dah tua ni dipanjangkan umur oleh Allah, sampai aku dapat berpeluang berdakwah bersama dengan Tuhan dan berhijrah ke kota Madinah bersama dengan Tuhan. Masya Allah. Nabi waktu itu tak faham lagi, adakah sampai kena usir, takkan berdakwah sampai kena halau, takkan berdakwah sampai diancam bunuh. Ternyata tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, rupanya kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, itulah resam kebiasaan sunnah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di kampung mana mereka mula berdakwah, satu hari nanti mereka terpaksa berhijrah ke kampung yang lain demi meneruskan perjuangan dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sedia maklum, Nabi berdakwah di kota Mekah dengan sepenuh perjuangan, dengan sepenuh kesusah payahan, sehingga Nabi SAW beritahu, laqad udhitu fillah ma lam yu'dhi ahadan, aku menderita kerana agama Allah dengan penderitaan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Walaqad ukhiftu fillah ma lam yakhaf ahadan, aku telah ditakutkan dalam menyebarkan agama Islam ini dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Walaqad atat alayya 30 yawman wa laylatan, pernah datang dalam sejarah hidup aku 30 hari 30 malam, mali wali Bilalin ta'amun, saya dengan Bilal tidak ada apa-apa makanan untuk dimakan, melainkan Masya Allah
min baini salasalayalin walailatin, bukan 30 hari, 3 hari 3 malam. Saya dengan Bilal tidak ada apa-apa makanan untuk dimakan melainkan sejemput makanan yang dikepit di celah ketiak Bilal, itulah makanannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lepas itu macam-macam siri pengorbanan yang telah dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi berdakwah di siang hari, dan di malam hari kerja Nabi adalah solat tahajud. Itu saja kewajipan yang Nabi dan para sahabat buat, Masya Allah. Sehingga akhirnya Nabi SAW telah diboikot oleh kaum musyrik ke Mekah selama 3 tahun di lembah Abi Talib. Waktu itu Masya Allah, pemboikotan yang begitu zalim, yang begitu kejam. Mereka tulis satu surat diletakkan dalam Kaabah, sesungguhnya tak dibenarkan mana-mana orang Arab melakukan apa-apa aktiviti hubungan diplomatik, hubungan sosial, hubungan agama, hubungan bisnes dengan Muhammad SAW dan juga Masya Allah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Masya Allah. Sehingga akhirnya genap 3 tahun Allah Ta'ala hantar anai-anai makan surat tersebut, sehingga tinggal hanya satu perkataan saja, Bismihi Ta'ala. Keluar daripada pemboikotan tadi, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, Allah Ta'ala turunkan surah Yusuf kepada baginda Muhammad SAW. Ulama kata dalam Quran Allah ceritakan tentang kisah dakwah 25 orang para Nabi, para Anbiya alaihissalatu wassalam. Walaupun Nabi ada 124,000, tapi cuma 25 saja yang paling signifikan, yang paling orang kata sejarah dia paling banyak untuk Allah kongsikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, ulama kata kisah Nabi yang paling banyak Allah cerita dalam Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah beritahu, kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah dakwah para nabi dan para rasul ini, ma nuthabbitu bihi fuadak, satu kisah yang dapat mengukuhkan semangat perjuangan Nabi. Nabi ini Masya Allah 40 tahun hidup sebagai orang biasa, bukan Rasul. Tiba-tiba dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi Muhammad kena yakinkan diri dia sendiri, dia adalah benar-benar utusan Allah yang diutuskan untuk pikul amanah agama, tanggungjawab agama, nak sebarkan Islam ke serata alam, tuan-tuan. Nabi ini sebelum dia nak yakinkan orang, dia sendiri kena yakinkan diri dia. Dan Allah beritahu, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya supaya Nabi ini menjadi pendakwah bagi sekalian alam. Masya-Allah, international da'i, pendakwah internasional. Tuan-tuan rahmati Allah. Namun demikian ulama kata kisah Nabi yang paling banyak Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW dalam Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa, buka juzuk ni cerita Nabi Musa keluar, buka juzuk surah ni keluar kisah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi selepas berlakunya pemboikotan selama 3 tahun di lembah Abi Talib, Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW satu surah yang bernama surah Yusuf. Masya Allah, ini kita bersaudara Yusuf, Masya Allah. Surah Yusuf, yang mana ulama kata berbeza surah Yusuf dengan surah-surah lain. Dalam surah Yusuf Allah cerita sejarah hidup Nabi Yusuf daripada awal sampai akhir. Dan Allah telah beritahu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad kisah yang terindah dalam Al-Quran. Bima auhayna ilaika hadzal Quran, disebabkan engkau menerima wahyu yang kami wahyukan kepada kamu daripada Al-Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, sekalipun sebelum ini engkau termasuk orang yang lalai. Ulama kata kenapa Allah telah turunkan surah Yusuf pada Nabi? Rupanya ulama kata Nabi yang paling mirip sejarahnya, perjuangannya, kesedihannya, orang kata ujiannya, kepayahannya dalam berdakwah, Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, cerita sejarah hidup dia adalah sejarah hidup Nabi Allah Yusuf AS. Sebagaimana Nabi Yusuf AS ni tuan-tuan, dalam hidup dia, orang yang paling benci pada Yusuf ni, yang paling dengki pada Yusuf adalah adik-beradik di sini yang paling rapat. Abang-abang dia nak bunuh Nabi Yusuf ni. Begitulah juga ulama kata bila Nabi berdakwah, orang yang paling benci pada Nabi adalah 2 orang yang paling dekat dengan Nabi, iaitu Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Kebencian mereka sampai tahap nak bunuh.
Nabi Muhammad ni diancam bunuh. Bukan tahap biasa dakwah Nabi ni. Kita hari ni berdakwah tak ada orang ancam bunuh kita. Lebih-lebih lagi di Malaysia tuan-tuan, dakwah terbuka. Semua masjid sambut jemaah dakwah. Dan kerajaan kita sokong dakwah. Orang awam pun suka dakwah. Bahkan kita rakyat Malaysia, saya selalu cerita dalam ceramah, adalah antara umat dalam dunia yang tak pernah menentang para pendakwah yang datang berdakwah kepada mereka. Mereka tak pernah menghalau dan mengusir para da'i. Kita datang di Islam, kita terus terima tuan-tuan. Nenek moyang kita yang terdahulu. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah. Orang paling dekat dengan Nabi nak bunuh Nabi SAW, sebagaimana Nabi Yusuf AS, Masya Allah, dicampakkan dalam telaga. Ingat, keluar daripada telaga dah selesai. Nabi Yusuf AS telah diuji oleh Allah Ta'ala, diambil oleh satu orang, dijual di pasar dengan harga 20 dirham. Maknanya orang Mesir tak tahu harga nilai Nabi Yusuf AS. Sama orang Mekah tak tahu nilai Nabi SAW, orang Taif pun tak tahu nilai Nabi SAW. Kan? Mereka halau Nabi, mereka usir Nabi. Bukan sekadar usir, tak bagi walau seteguk air. Padahal Masya Allah, Mekah dan Taif merupakan kampung moyang Nabi SAW. Moyang Nabi ni hidup di Mekah, dan ada juga moyang Nabi bernama Hashim berkahwin dengan Atikah, berasal daripada Taif. Tapi Nabi mendapat ujian yang berat, tentangan yang besar daripada Taif, dan akhirnya Nabi SAW balik semula ke kota Mekah. Masya Allah. Tak lama kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pada Nabi Yusuf AS kesenangan, dapat jadi pemimpin. Masya Allah. Nabi kita SAW akhirnya Masya Allah, Allah Ta'ala hantar Nabi ke Mekah, ke Madinah tuan-tuan. Bila Nabi hijrah ke Madinah, sebagaimana orang Mesir melantik Nabi Yusuf AS sebagai pemimpin, orang Madinah pun telah memuliakan Nabi SAW, melantik Nabi sebagai pemimpin bagi kabilah Aus dan Khazraj, pemimpin bagi Muhajirin dan Ansar. Nabi mendapat layanan yang paling baik di Madinah, yang Nabi tak dapat di kota Mekah dan Nabi tak dapat di Taif. Sebagaimana Nabi Yusuf AS dapat layanan paling baik di Mesir, dilantik sebagai ij'alni ala khazainil ard. Nabi Yusuf AS menjadi menteri ekonomi di Mesir waktu. Masya Allah. Diberikan layanan yang baik. Tiba-tiba tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala nak uji Nabi Yusuf AS. Masya Allah, Nabi Yusuf AS didatangi oleh orang yang paling musuh dengan dia, yang paling ketat, yang paling benci pada dia. Itu abang-abang dia yang dulunya nak bunuh Nabi Yusuf AS. Tiba-tiba hari ini abang dia datang masuk ke istana dalam keadaan tak kenal siapa raja ni. Mereka minta pertolongan, nak minta makanan. Sebab waktu itu kampung Nabi Yaqub AS dilanda dengan, Masya Allah, dengan kemarau yang panjang. Tuan-tuan mulia, Nabi Yusuf AS dia tak ambil peluang yang ada itu untuk dia membangkitkan, mengungkitkan daripada abang-abang dia kejahatan-kejahatan yang mereka pernah buat. Bahkan dia tolong. Masya Allah. Dia tolong abang-abang dia. Bahkan waktu saya belajar Pakistan dulu, saya pernah dengar kisah tafsir surah Yusuf AS, di mana masa Nabi Yusuf dicampak dalam telaga, kepala Nabi Yusuf terkena batu dan pecah. Waktu itu berdarah kepala Yusuf AS, disambut oleh malaikat Jibril AS. Dan Jibril letak balik Nabi Yusuf AS atas sebuah batu. Jibril AS bagi 3 peringatan pada Nabi Allah Yusuf AS. Yang pertama dia kata, wahai Yusuf, kamu kena rahsiakan kisah ini daripada semua orang, jangan cerita. Sebab kalau kamu hebohkan kisah ini, nanti orang dah tak percaya kepada keluarga Nabi. Orang umat Bani Israel tak akan percaya lagi kepada Nabi Yaqub AS. Apa kita nak ikut dakwah dia? Anak dia pun berbunuh-bunuh sama dia. Kamu kena tutup aib ini ketat-ketat. Masya Allah. Jangan cerita keaiban ini. Yang kedua, wahai Yusuf, satu hari nanti abang-abang kamu ni akan datang minta tolong kepada kamu. Kamu kena tolong mereka. Dan satu hari nanti mereka akan datang mengaku kesalahan mereka. Waktu itu engkau kena maafkan mereka. Sebagaimana abang yang paling benci pada Yusuf AS datang mengaku salah, minta tolong pada Nabi.
di penghujung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Allah telah datangkan orang yang paling Nabi, bukanlah Nabi tak suka, tapi Nabi paling sedih, orang yang paling kuat membenci Nabi. Ujung-ujung sebelum Nabi SAW wafat, dalam peristiwa Fatah Mekah sebelumnya, Masya Allah, Allah datangkan Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, datang nak beriman dengan Nabi SAW. Kalau kita ni tuan-tuan, orang yang kita suka nak masuk Islam, memang kita sambut. Tapi sekarang anak Abu Jahal, bapa dia ni dipanggil Fir'aun hazil ummah, Fir'aun bagi umat ini, datang nak beriman dengan Nabi SAW. Nabi kata besok anak Abu Jahal nak masuk Islam, kita semua kena sambut dia, kena istiqbal dia, jangan maki hamun ayah dia. Aku tak nak seorang pun kamu memaki hamun. Ini sifat Nabi SAW, tak ada dendam. Nabi belajar ini daripada sejarah Nabi Allah Yusuf AS. Nanti Wahsy bin Harbin yang bunuh Hamzah pun datang. Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, orang paling ketat, paling benci pada Nabi, pun masuk Islam. Hindun yang pernah bersumpah tak akan masuk Islam, bahkan dia kata kemungkinan unta Hindun masuk Islam, tapi Hindun tak akan masuk Islam, pun akhirnya Hindun masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid Al-Walid masuk Islam. Bahkan Nabi SAW, sewaktu Nabi telah menakluki kota Mekah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cakap kat orang Mekah, wahai orang Mekah, ingat tak dulu peristiwa Fatah Mekah ni tuan-tuan berlaku dalam bulan Ramadan. Yang mana kita nak bagi tahu pada tuan-tuan, kesibukan kita menyambut Ramadan, jangan sampai kita lupa terhadap kerja dakwah yang sedang kita laksanakan dan kita wajib laksanakan tuan-tuan. Peristiwa Fatah Mekah ni berlaku dalam bulan Ramadan. Nabi SAW masuk ke dalam Mekah setelah mana Nabi lama tersisih, terbuang, berhijrah di kota Madinah Al-Munawwarah. Datang Nabi SAW ke kota Mekah waktu itu, Masya Allah, untuk menakluki kota Mekah. Nabi SAW hantar tiga jemaah para sahabat masuk untuk membuka kota Mekah ni. Dan Nabi SAW masuk ke dalam Kaabah. Nabi SAW ambil kunci Kaabah daripada Sayyidina Uthman bin Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW masuk ke dalam, Nabi bersihkan segala berhala-berhala di dalamnya, dan Nabi telah sembahyang 2 rakaat di dalamnya bersama dengan Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu tuan-tuan, mulai Sayyidina Umar bagi tahu pada orang Mekah, wahai orang Mekah, ingat tak dulu masa apa yang kamu buat kepada, Masya Allah, kepada Nabi Muhammad SAW dan kami semua ketika mana kami sedang berada dalam keadaan lemah waktu itu. Sama macam Nabi Yusuf AS tanya pada abang-abang dia, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Ingat tak dulu masa kau orang jahil dulu apa yang kau buat pada Yusuf dan Bunyamin. Masya Allah. Sayyidina Umar cakap dekat orang Mekah, ingat tak dulu apa yang kamu tak buat pada Nabi Muhammad SAW waktu kamu sedang berada dalam kejahilan. Waktu itu semua orang Mekah mengaku, kami banyak menyakiti Muhammad SAW, kami banyak susahkan dia, kami banyak seksa dia, kami halau dia, kami ancam bunuh dia. Sebab itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah pertemukan Nabi dengan Nabi kita SAW dengan 7 orang Nabi di langit, sebagai isyarat kepada betapa besarnya ujian yang akan ditanggung oleh Nabi balik daripada Isra Mi'raj nanti. Kita seronok dengan Nabi dapat Isra Mi'raj, kita tak tahu balik daripada Isra Mi'raj ujian Nabi jauh lebih berat lagi daripada ujian tanggungjawab cabaran dakwah Nabi, lebih besar lagi daripada sebelum Isra wal Mi'raj. Sebab itu Allah pertemukan Nabi SAW di langit pertama dengan Nabi Adam AS. Allah Ta'ala nak bagi isyarat pada Nabi wahai Muhammad, sebagaimana Nabi Adam pernah diusir oleh Allah daripada syurga, satu hari nanti balik daripada Isra Mi'raj ini engkau akan diusir daripada kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nabi masa keluar daripada kota Mekah tuan-tuan, Nabi keluar dalam keadaan menangis. Berjalan 2-3 langkah Nabi pandang ke Mekah, meleleh air mata di kelopak mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap, ya Makkah, ma atyabaki wa ma atyaba rihaki, alangkah eloknya engkau, alangkah harumnya engkau. Laula anna qaumi akhrajuni lama kharajtu minki abadan. Kalaulah bukan sebab aku dihalau, diusir oleh orang Mekah, aku tak akan pernah keluar daripada engkau. Wallahi innaka la khairu ardillah. Demi Allah, Nabi bercakap dengan Mekah, engkaulah bumi yang terbaik.
bumi Allah yang terbaik. Nabi pujuk Mekah supaya Mekah tidak menangis, tuan-tuan. Tapi Mekah pun menangis dengan pemergian baginda SAW, dan Nabi juga menangis. Terpaksa. Ini cabaran dakwah Nabi SAW yang Nabi tanggung, tuan-tuan, sepanjang sejarah hidup baginda SAW. Kita hari ini ada musim nak berehat, musim ibadat, bulan Ramadan. Kita ada masa nak sambut raya. Nabi tengah raya pun kena perang Uhud, tuan-tuan. Hari ke-7 Syawal berperang. Itu susahnya Nabi nak menyebarkan dakwah. Di langit kedua Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yahya dan Isa AS. Kenapa Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Yahya dan Isa? Wahai Muhammad, malam hijrah nanti engkau akan diancam bunuh oleh beberapa orang anak muda Quraisy. Mereka nak cincang kamu. Abu Jahal bagi mereka pedang yang paling tajam untuk bunuh kamu. Jangan kamu bersedih, wahai kekasihku. Ini Yahya, disembelih, leher dia disembelih semata-mata untuk sebarkan Islam. Ayah dia Zakaria pun digergaji. Ini Isa alaihissalam, sepupu dia, diancam bunuh sampai Allah Ta'ala angkat Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Ulama kata umat dulu ada yang terlalu benci pada Nabi, ada yang terlalu sayang pada Nabi. Benci pada Nabi Yahudi. Allah Ta'ala beritahu wa kanu yaqtulunal anbiya bighairi haq. Nabi-nabi mereka bunuh tanpa ada kesalahan. Ini orang Yahudi. Orang Nasrani pula sebelum Rasulullah terlalu mendewa-dewakan Nabi Isa sampai jadi Tuhan. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW umat pertengahan. Allah telah suruh Nabi SAW beritahu, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku basyar, aku manusia seperti kamu. Bahkan Nabi mengaku diri dia hamba. Aku makan macam hamba makan, aku tidur macam hamba tidur, aku duduk macam hamba duduk. Nabi SAW tak pernah sombongkan diri dia. Waktu orang puji Nabi, engkau orang hebat wahai Rasulullah, tuan orang mulia, Nabi SAW beritahu, bukan saya yang mulia, yang mulia adalah Yusuf AS. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang paling mulia di dunia ni adalah orang yang mana cicitnya seorang Nabi, cucunya seorang Nabi, anaknya seorang Nabi, ayahnya seorang Nabi. Iaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi tak pernah banggakan diri dia. Orang puji dia, dia kata yang hebat Nabi Yusuf, bukan aku. Sebab apa? Nabi Yusuf lah mengajar kepada Nabi kita SAW makna, iaitu sebuah makna yang begitu hebat. Nabi tak pernah membalas dendam, tak pernah merasa benci kepada orang yang pernah menyakiti Rasulullah SAW. Naik ke langit yang ketiga, Allah pertemukan Nabi SAW, Masya Allah, dengan Nabi Allah Yusuf AS. Masya Allah, jumpa dengan orang dia sendiri. Ambil semangat daripada Yusuf, ambil sifat Nabi Yusuf, ambil kemuliaan hati Nabi Yusuf AS. Naik lagi ke langit yang keempat, ambil semangat Nabi Idris AS, ikon hamba Allah yang terbaik. Dan naik ke langit yang kelima, tuan-tuan, dalam dakwah Nabi, rupanya ulama kata, kenapa Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Harun AS? Ulama kata sebagaimana Nabi Harun dicintai oleh kaum dia. Bani Israel ni dia pelik, tuan-tuan, dia double standard. Nabi Musa dia benci, tapi adik Nabi Musa, Nabi Harun, dia sayang. Ulama kata sebagaimana dulu Nabi Muhammad waktu awal-awal berdakwah dibenci sangat-sangat oleh manusia, nanti bila Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, berkat Nabi menanggung penderitaan, berhijrah ke Madinah, Allah ubah orang Madinah paling sayang pada Nabi sebagaimana Bani Israel paling sayang kepada Nabi Allah Harun AS. Nabi Muhammad dihalau di Taif, tapi orang Madinah sambut Nabi SAW. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Allah Ta'ala pertemukan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Harun AS untuk Allah Ta'ala buktikan, wahai Muhammad, kalau sebelum ini engkau dibenci, balik daripada
Isra wal Mi'raj, engkau akan disayangi oleh orang-orang Madinah sehingga mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk mempertahankan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu kepada kita di perjuangan Nabi ni, kita hari ini masya-Allah banyak rehat. Nabi Muhammad daripada awal hidup berdakwah, Nabi kata la rahata li Muhammadin ba'dal yaum. Nabi Muhammad tak akan berehat daripada kerja dakwah sampai mati, masya-Allah. Sebab itu bila Nabi wafat, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kucuk dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis tapi dia tersenyum. Antibta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan. Tuhan masya-Allah sentiasa yang terbaik, masa hidup pun yang terbaik, masa wafat pun Nabi adalah yang terbaik. Wahai Rasulullah, selepas hari ini tuan boleh berehat buat selama-lamanya. Tuan dah banyak letih, tuan dah korban makan, dah korban rehat, dah korban masa dengan keluarga, dah korban segala-galanya hidup tuan semuanya untuk umat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah telah angkat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS, Nabi yang paling banyak menanggung penderitaan mendidik Bani Israel. Dan akhir sekali masya-Allah, Allah tunjukkan kemuliaan orang berdakwah ni, tuan-tuan. Malam Isra wal Mi'raj adalah malam untuk Allah zahirkan apa nikmat yang sedang menanti orang buat kerja dakwah ni, tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Kita ingat Allah hanya nak tasallikan, nak tenangkan hati baginda Muhammad SAW. Sebenarnya secara tidak langsung Allah beritahu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tiada siapa yang mengetahui apa bentuk nikmat yang sedang Allah sembunyikan daripada pandangan mata manusia. Sekarang ni kita susah payah di dunia ni, mujahadah di jalan Allah ni, tuan-tuan, korbankan kita punya harta kita, masa kita, diri kita, tinggalkan anak isteri kita, berdakwah, tuan. Apa yang akan kita dapat di dunia ni Allah Ta'ala sembunyikan daripada pandangan mata kita. Tapi Allah cuma tunjuk sedikit. Malam Isra Mi'raj itu, kalau Nabi Muhammad dapat ini, kelayanan daripada Allah begini dahsyat, umat Nabi Muhammad yang ikut jejak langkah baginda SAW, bila kita mati nanti pun Allah Ta'ala bagi layanan yang begitu hebat sebagaimana Nabi kita dapat, tuan-tuan. Sebab itu kita jangan takut nak berdakwah, jangan takut nak berjuang, nak berkorban untuk agama Allah Ta'ala. Inilah jalan para Nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para solehin. Jalan mereka adalah dakwah, ta'lim wa ta'alum, ibadat dan khidmat. Inilah jalan mereka. Balik daripada Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala kembalikan Nabi berhijrah ke kota Madinah. Duduk di Madinah tak lama, Allah Ta'ala bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemuliaan. Sebelum Nabi wafat, kata ulama, Nabi diberikan oleh Allah Ta'ala peluang untuk melihat kejayaan dakwah dia sendiri, Masya Allah. Sebab sebelum Nabi, kebanyakan Nabi-Nabi mereka berdakwah, mereka tak sempat tengok umat mereka semuanya masuk Islam. Kebanyakan mereka berakhir dengan kesedihan. Orang kata sad ending, kesedihan yang menyedihkan. Sebab apa? Nabi Nuh terpaksa mendoakan azab untuk umat dia. Tak sempat tengok umat dia masuk Islam. Nabi Hud AS tengok umat dia kena azab depan mata. Sedih Nabi-Nabi. Tetapi Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW, sebelum Nabi pejamkan mata, Allah tunjukkan ini di hadapan Nabi. Nabi SAW masuk ke dalam Mekah pada bulan Ramadan, Fatah Mekah, tuan-tuan. Nabi SAW semayang dalam Kaabah. Tiba-tiba Masya Allah, Sayyidina Umar cakap dekat orang Mekah, kamu tengok macam mana Nabi Muhammad SAW akan bagi balasan kepada kalian nanti. Kamu dah banyak susahkan Rasulullah SAW. Semua orang Mekah tengah menggigil. Habislah kita macam adik-beradik Nabi Yusuf. Nak buat apa? Nak bunuh kami, bunuhlah Yusuf. Nak rotan kami, rotanlah. Nak campak kami dalam penjara, buatlah. Tetapi Nabi kita SAW tunjukkan akhlak yang paling mulia. Dalam bulan Ramadan, waktu Nabi SAW menakluki kota Mekah, Nabi beritahu, idhabu wa antumul tulaqa, pergilah kalian, aku bebaskan kalian, aku merdekakan kalian. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa dalam hari ini masuk rumah Abu Sufyan, aku selamatkan dia, aku tidak akan apa-apakan dia. Siapa yang duduk dalam Masjidil Haram beribadat pada Allah, aku tidak akan kena-kenakan apa-apa dia. Hari ini kata Nabi SAW, aku ulangi kata-kata sahabatku Yusuf AS. Nabi Yusuf bila abang dia mengaku salah depan dia,
Maka Yusuf alaihissalam beritahu, la tathriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada kata-kata celaan untuk kamu sedikit pun wahai abang-abangku. Nabi Muhammad pun ulangi kata-kata Nabi Allah Yusuf, wahai orang Mekah, sekalipun kamu dulu pernah lukakan aku, wahai orang Mekah, kamu pernah patahkan 2 batang gigi geram aku, kamu pernah pecahkan topi besi aku. Dalam peristiwa Uhud, Nabi SAW telah mengalami pendarahan yang begitu banyak sehingga Nabi sembahyang duduk tuan-tuan bersama dengan para sahabat. Masya Allah, Nabi sembahyang duduk sembahyang jemaah, dan sahabat di belakang Nabi pun sembahyang duduk dalam keadaan sembahyang berjemaah tuan-tuan, kerana beratnya penderitaan yang dialami oleh baginda Muhammad SAW. Tapi bila orang buat salah datang depan Nabi, Nabi kata, hari ini aku maafkan kalian, aku tak ada celaan makian untuk kamu. Sebab itu sebelum Nabi wafat, Allah telah kumpulkan 124,000 para sahabat Nabi SAW di Hajjatul Wida'. Allah nak tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum kamu wafat, inilah hasil dakwah kamu, inilah hasil perjuangan kamu. Kamu tengok sebelum kamu mati, kerisauan kamu risau, man li ummati ba'di, siapa nak jaga umat aku selepas ini. Maka Allah Ta'ala zahirkan di depan mata Nabi SAW, ada 124,000 para sahabat di Hajjatul Wida' mendengar tazkirah terakhir, khutbah terakhir baginda SAW. Wasiat terakhir Nabi memberi pesan kepada para sahabat untuk jaga agama, jaga Islam, jaga kehormatan tanah haram, jaga kehormatan maruah orang Islam, jaga kemuliaan agama, didik isteri baik-baik, jaga solat baik-baik, tinggalkan riba, tinggalkan maksiat. Dan di penghujung daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya pada para sahabat, maka Masya Allah, wahai sahabat-sahabatku, sebelum aku nak pergi meninggalkan kalian, Nabi kata, khudhu anni manasikakum, hafal manasik haji ni betul-betul, fa inni mur'um maqbudun, tak lama lagi aku akan pergi meninggalkan kalian buat selama-lamanya. Ramai orang dengar ni tuan-tuan tak faham, tetapi Sayyidina Abu Bakar dah mula nampak, ditangkap dah clue-clue dia tuan-tuan. Waktu itu Nabi SAW tanya kepada para sahabat, famadha antum qailuna 'inda rabbikum yaumal qiyamah, sebelum aku mati, sebelum aku tinggalkan kalian, aku nak dengar daripada mulut kamu semua, famadha antum qailuna 'inda rabbikum yaumal qiyamah, tolong beritahu nanti di hari kiamat, kamu semua wahai sahabat-sahabatku nak cakap apa depan Allah Ta'ala, apa saksi yang kamu nak bagi kepada Allah terhadap dakwah yang telah aku jalankan. Waktu itu tuan-tuan, Nabi takut. Nabi dah berdakwah bermati-matian, masih takut nanti di hari kiamat dihisap, ditanya oleh Allah dan dituntut oleh umat. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak pernah berdakwah sebagaimana nabi-nabi lain dikhianati oleh umat dia. Di dunia pun dia khianati, di akhirat pun nabi-nabi akan dikhianati. Umat Nabi Nuh kata, wahai Allah, jangan seksa kami. Nuh alaihissalam datang ke dunia tak berdakwah pun, tak ajak kami pun, tolong jangan seksa kami, jangan azab kami. Sedangkan engkau berjanji, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, kami tak akan azab sesuatu umat selagi engkau tidak hantar rasul. Dan rasul tadi pula syaratnya kena berdakwah. Alladzina yuballighuna risalatillah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, wajib kalian menyampaikan, bertabligh, menyampaikan agama ini kepada umat kamu dengan sungguh-sungguh. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata, kalau kamu tidak laksanakan tabligh dengan sebenar-benarnya, risalah kamu, kerasulan kamu tidak sempurna. Tuan-tuan, Nabi ni Masya Allah dah berdakwah dengan begitu sekali. Dalam peristiwa Taif, ulama kata seandainya Nabi nak menggunakan kesempatan untuk azab umat dia, itulah detik yang paling tepat untuk Nabi doakan. Ulama kata kemuncak daripada respect para malaikat kepada manusia ni adalah yang pertama saat Nabi Ibrahim nak dicampak dalam api. Sebelum itu malaikat respect biasa-biasa je pada manusia. Tapi saat Nabi Ibrahim nak dicampak dalam api, waktu itu tuan-tuan mulia, malaikat semua dah panik. Tapi mereka tengok Nabi Ibrahim tuan badan ni langsung tak panik. Masya Allah, ini yang luar biasa. Waktu itu Allah Ta'ala sengaja biarkan malaikat untuk Allah buktikan kehebatan manusia yang kamu rasa dia tak hebat tu. Sekarang tengok, sekarang kamu yang kelang kabut, dia seorang tenang. Akhirnya Masya Allah, Jibril AS turun ke bumi. Wahai Ibrahim AS, perintahkan kami untuk padamkan api ni, kami akan laksanakan. Nabi Ibrahim AS kata, amma ilaika fala,
kalau tawaran ini datang daripada kamu sendiri, baliklah wahai Jibril alaihissalam, aku tak terima tawaran kamu. Malaikat nak tolong pun dia tak terima. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup dalam diri aku ni Allah saja. Dialah sebaik-baik pembela, dialah sebaik-baik wakil. Allah Ta'ala sendiri bila tengok kekasih dia Nabi Ibrahim AS tak berganjak keyakinan dia, dia punya keimanan daripada Allah, tawakal daripada Allah, tak bergerak. Lalu saat itu Allah Ta'ala tunjukkan satu karamah yang paling mulia sekali, mukjizat, iaitu api yang selama ini membinasakan. Kerana Nabi Ibrahim AS begitu yakin pada Allah, lulus ujian yang besar ini, Allah ubah api menjadi taman syurga, tuan-tuan. Sampai kiamat tak akan pernah ada hiburan orang pernah buat dalam api. Orang putih ni suka buat benda pelik-pelik, tuan-tuan. Adakah orang berani buat api sebagai taman syurga, tuan-tuan, di dunia ni? Orang putih suka buat pelik-pelik, meraihkan dalam laut, dekat udara. Cuba kita cabar buat macam Nabi Ibrahim, boleh meraihkan kegembiraan. Hari Nabi Ibrahim berjaya dalam dakwah dia, mengatasi Namrud la'natullah alaih, hari itu Allah Ta'ala bagi Nabi Ibrahim duduk selama 40 hari 40 malam dalam api yang sebagaimana laksana taman syurganya Allah Ta'ala. Tapi ulama kata beza Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim AS. Masa Nabi Ibrahim tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala biarkan malaikat turun tawarkan diri. Tapi untuk peristiwa Taif, Nabi Muhammad SAW, Jibril AS telah menerima arahan daripada Allah, turun ke bumi, dengar cakap Muhammad suruh apa buat. Berarti Jibril turun dengan perintah Allah. Tetapi hari itu Nabi Muhammad SAW telah tunjukkan dia punya kemaafan dia, tuan-tuan, kedermawanan hati Nabi, keluasan hati Nabi, kesabaran yang luar biasa. Waktu itu Masya Allah, Jibril AS beritahu, wahai Muhammad, perintahkan kami lagakan 2 gunung Taif, supaya penduduk Taif yang telah lukakan hati dan perasaan kamu, kami binasakan. Kami dah hilang sabar, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW beritahu, wahai Jibril, biarlah mereka, nenek moyang mereka lukakan hati dan perasaan aku, tapi aku berdoa pada Allah dan berharap semoga satu hari nanti Allah lahirkan daripada keturunan orang Taif ini umat yang beriman kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah walau sedikit pun. Nabi tak salahkan orang Taif, Nabi salahkan diri dia. Orang Taif tak bersalah, wahai Allah, Allahumma inni ilaika ashku dha'fa quwwati, aku mengadu kepadamu ya Allah kelemahan daya upayaku. Nabi salahkan diri sendiri. Mungkin saya tak pandai berdakwah, mungkin saya ni tak reti seni berdakwah, mungkin skill saya tak betul, mungkin adab saya tak baik. Nabi salahkan diri sendiri. Inilah hebatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, sebelum Nabi wafat, orang Taif yang membaling batu pada Nabi tadi, tuan-tuan, Nabi perangi mereka selepas peristiwa Fatah Mekah, dan akhirnya Nabi duduk di Taif selama 40 hari 40 malam. Akhirnya orang Taif yang baling batu pada Nabi tadi, seorang demi seorang juga telah memeluk agama Islam, tuan-tuan. Nabi Muhammad berdakwah sampai semua musuh ketat dia tunduk di hadapan dia. Macam Nabi Yusuf AS, adik abang-abang dia yang dengki pada dia semua datang. Masya Allah, itulah kata Nabi Allah Yusuf AS, inni ra'aitu fil manam, sesungguhnya inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nabi Yusuf AS cerita pada ayah dia Nabi Yaqub, pada malam tadi Yusuf bermimpi. Yusuf tengok ada 11 biji bintang di langit. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku tengok semua mereka sujud kepada aku. Masya Allah. Nabi Yaqub kata, hebat mimpi anak aku ni. Satu hari nanti mungkin Yusuf akan jadi orang hebat di dalam masyarakat, akan jadi seorang Nabi. Tapi Nabi Yaqub AS tak bagi Yusuf ceritakan mimpi ni pada abang-abang dia, takut nanti abang-abang dia dengki. Sebagaimana Nabi Yusuf AS, satu hari tiba-tiba Allah datangkan orang yang benci pada dia, mengangkat kedudukan Nabi Allah Yusuf AS. Begitulah juga Nabi besar kita Muhammad SAW, tuan-tuan mulia. Allah tundukkan di hadapan Nabi semua musuh-musuh ketat baginda SAW. Semuanya akhirnya sebelum Nabi wafat, orang yang musuh ketat Nabi SAW yang ditakdirkan mendapat hidayat. Peliknya tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, Nabi SAW tengah luka teruk ni. Waktu itu ada di antara sahabat berbisik di telinga Nabi SAW, ala tad'u alaihim ya Rasulullah, tak nak ke Tuan doakan laknat azab untuk umat yang telah lukakan Tuan begini?
Nabi SAW jawab apa tuan-tuan mulia? Jawapan yang sangat menakjubkan. Inni lam ub'atu la'anan, aku tidak diutuskan ke dunia untuk melaknat sesiapa. Wa innama bu'ithu rahmatan, aku diutuskan sebagai pembawa rahmat. Tetapi tuan-tuan mulia, kita tengok berkat Nabi tak doakan laknat kepada orang yang telah lukakan Nabi dalam peperangan Uhud, apa berlaku? Rupanya semua panglima perang yang memerangi Nabi dalam peperangan Uhud, semuanya akhirnya menjadi sahabat Nabi, masuk Islam. Ketua dia Abu Sufyan dalam peperangan Uhud, dia jadi panglima untuk serang Nabi dan kalahkan sahabat Nabi, sehingga waktu itu 70 orang sahabat Nabi telah gugur syahid, termasuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Abu Sufyan dia punya ketua dia. Akhirnya Abu Sufyan daripada kafir menjadi radhiyallahu ta'ala anhu. Hebatnya Nabi kita tuan-tuan. Khalid Al-Walid yang merupakan panglima yang mencetuskan kekalahan bagi orang Islam tu, idea untuk pusing balik daripada Jabal Rumah tu idea Khalid Al-Walid. Akhirnya Khalid Al-Walid pun memeluk Islam tuan-tuan. Dan bahkan Hindun yang arahkan Wahsy melembing Hamzah, akhirnya Hindun pun masuk Islam. Dia nak balas dendam terhadap abang dia yang mati dalam peperangan Badar. Dia berjanji dia akan potong hidung Hamzah, dia akan potong telinga Hamzah. Dia berjanji nak buka, robekkan dada Hamzah, nak mamah jantung Hamzah, dan dia buat. Tapi orang macam tu pun dengan berkat doa Nabi, kesabaran Nabi, Allah Ta'ala bagi hidayah pada Hindun menjadi radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan yang mulia, Wahsy yang lontar lembing pada Nabi SAW. Wahsy datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, orang jahat macam saya ni ada ke peluang nak bertaubat? Ada ke peluang ruang kemaafan di sisi Allah? Saya telah lukakan hati Tuhan, saya telah bunuh Sayyidina Hamzah. Hari Hamzah meninggal dunia, Nabi paling sedih. Berulang-ulang Nabi sembahyang jenazah Hamzah, Nabi menangis. Terluka sangat hati Nabi. Tetapi tuan-tuan mulia, Wahsy bin Harbin datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, orang macam saya boleh dimaafkan ke ya Rasulullah? Nabi memang benci dengan Wahsy. Lama Nabi cari dia, dia menyorok daripada Nabi SAW. Hari itu Allah Ta'ala nak uji kesabaran Nabi, Allah nak uji kerahmatan di hati Nabi. Engkau boleh maaf semua orang lain, tapi adakah engkau boleh maafkan Wahsy bin Harbin? Wahai kekasihku, rupanya Masya Allah, Nabi menahan kesabaran. Nabi pujuk Wahsy bin Harbin, wahai Wahsy, sesungguhnya Allah berjanji dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berjanji mengampunkan semua dosa selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu masuk Islam, semua dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sama juga dengan Umar bin Al-As radhiyallahu anhu. Umar bin Al-As ni nak masuk Islam. Bila dia nak masuk Islam dengan Nabi, dia kata, ya Muhammad, hulurkan tanganmu ya Muhammad. Nabi kata, untuk apa? Aku nak berbai'ah dengan kamu. Nabi pun hulur tangan dia, dia pula tarik tangan dia. Main-main ke? Dia kata, aku nak letak syarat. Syarat apa? Aku nak letak syarat, bila aku masuk Islam, Allah ampunkan dosa saya menyusahkan Tuhan. Saya banyak bunuh orang Islam, saya paling benci pada Tuhan. Sebelum Islam, tidak ada kota yang paling saya benci melainkan Madinah, tidak ada insan yang paling saya benci melainkan Muhammad, dan tidak ada agama yang paling saya benci pada Islam. Dosa saya banyak, Allah boleh maafkan saya tak? Nabi beritahu, wahai Umar, yang pertama Nabi cakap, aku ingat orang cerdik macam kau ni masuk Islam awal-awal lagi patutnya. Tapi engkau ni Masya Allah, cerdik engkau ni, Masya Allah. Kalau kita, bahasa kita ni, ada juga bahagian yang tak cerdiknya, Masya Allah. Sepatutnya orang bijak macam kau ni awal lagi masuk Islam. Tapi aku tahu, wahai Umar, ada satu benda yang menghalang kamu untuk masuk Islam bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana kamu menganggap pengikut Muhammad ni semua orang lekeh-lekeh. Masya Allah. Semua orang miskin-miskin, hamba-hamba yang ikut Rasulullah waktu itu. Orang hebat-hebat tak ikut. Sebab itu tuan-tuan mulia, bukanlah ciri-ciri satu dakwah tu makbul bila yang mengikut dia semua orang cerdik-cerdik pandai, tidak. Sebenarnya yang mengikut dakwah ni tuan-tuan, kebanyakannya orang yang susah-susah, orang miskin, orang yang tak ada pelajaran. Mereka ni Allah Ta'ala mudah bagi hidayah pada mereka. Nabi kata, wahai Umar, tidakkah engkau tahu Islam akan menghapuskan dosa-dosa terdahulu? Al-Islamu yahdimu ma kana qablahu. Islam meruntuhkan dosa-dosa terdahulu. Ketahuilah kamu, wahai Umar, hijrah. Bila kita berhijrah, Allah telah
hapuskan dosa-dosa kita. Hari ini tuan-tuan, bila kita berubah, Allah hapuskan dosa kita tuan-tuan. Dan Nabi beritahu, ketahuilah kamu wahai Umar bin As, haji dan umrah itu menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Akhirnya Umar bin As radhiyallahu anhu mengucap kalimah syahadah hadapan Nabi. Tapi Wahsy bin Harbin panjang sikit. Dia kata, wahai Muhammad, ayat yang kau baca tadi cukup hebat, tetapi orang jahat macam saya ni, saya tak jamin setelah saya berubah, saya masuk Islam, nanti saya kembali buat dosa balik. Saya ni pembunuh, sekali bunuh orang bukan boleh berhenti, nanti saya akan terlibat lagi dengan pembunuhan. Wahai Muhammad, saya takut. Allah Ta'ala punya sayang pada Wahsy bin Harbin. Allah hantar ayat yang kedua tuan-tuan. Ayat kedua, Allah telah beritahu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Melainkan orang hamba-Ku yang bertaubat, setelah dia bertaubat, wa amana, dia beriman pada Allah, wa amila amalan salihah, selepas dia beriman, dia melakukan amal soleh. Untuk mereka ni apa? Bukan sekadar diampunkan dosanya, kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah tukar semua dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Kau pernah bunuh orang Islam, kau pernah makan riba, engkau pernah minum arak, kau pernah tanam anak perempuan hidup-hidup, semuanya akan ditukar oleh Allah menjadi pahala yang tercatat dalam buku catatan amal kamu. Inilah hebatnya Allah Ta'ala. Kalau Nabi penyayang, Allah lagi penyayang daripada Nabi. Sayangnya Allah ni, bila kita masuk Islam, bila kita berhijrah, tinggalkan maksiat, dosa kita semua ditukar oleh Allah menjadi pahala, menjadi amal soleh, tempat dosa, sehingga buku kita kosong daripada dosa. Ini hebatnya kasih sayang rahmat Allah kepada manusia. Mudah-mudahan kita ambil peluang bulan Ramadan ini tuan-tuan. Yang ketiga, Masya Allah, Wahsy kata, wahai Muhammad, ayat ni memang sounds very nice kan, dengar surah ni memang sangat hebat, tapi saya ni orang jahat ya Rasulullah, saya tak yakin saya boleh berubah, saya tak yakin saya boleh jadi baik. Macam kita lah tuan-tuan, kadang-kadang syaitan tipu kita. Engkau betul ke tak berubah ni? Kan sekejap-kejap berubah, kan patah balik semula. Dah pakai tudung, cabut semula tudung, nanti dah pakai jubah, cabut semula jubah. Masya Allah, ini syaitan takut-takutkan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang ketiga tuan-tuan. Allah pujuk lagi. Sekeras hati Wahsy ni tuan-tuan, seteruk dia, sejahat dia punya orang tuan-tuan, Allah Ta'ala pujuk dia. Allah hantar ayat ketiga, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat, dia buat dosa lagi, dia taubat lagi, dan dia buat amal soleh, berapa kali taubat pun, berapa kali buat dosa pun, tetap dimaafkan oleh Allah Ta'ala sampai mati. Beribu kali pun lepas masuk Islam buat dosa, buat dan bertaubat, Allah Ta'ala tetap maafkan kamu. Dia dah tenang sikit dah, Alhamdulillah. Tapi ya Rasulullah, sikit lagi ya Rasulullah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, orang degil macam ni satu je ubat dia ya Rasulullah. Kan Sayyidina Umar ni, kalau dia tengok yang degil-degil ni, ya Rasulullah, izinkan saya pancung kepala ini, Wahsy bin Harbin. Nabi kata sabar. Nabi ni dalam berdakwah paling sabar tuan-tuan. Sama waktu Nabi berdakwah pada Sayyidina Sumamah radhiyallahu ta'ala, 3 hari 3 malam Nabi dakwah dia, didegil, tak nak dengar dakwah Nabi. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ubat dia satu je ya Rasulullah, izinkan saya pancung kepala dia ya Rasulullah. Nabi kata, tunggu Umar, relax dulu, ini bagi peluang dia tenang-tenang. Masya Allah. Lepas hari ketiga, Sayyidina Sumamah dia kata, wahai Muhammad, kalau kau lepaskan aku orang yang paling membalas budi ya Rasulullah, lepaskan saya. Nabi pun lepaskan dia. Dia keluar daripada Masjid Nabawi, tak lama berapa langkah dia patah balik, dia basuh kaki, dia masuk dalam masjid, dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat Nabi kata, engkau ni main-main betul. Nabi dakwah engkau 3 hari, daripada pagi sampai ke malam, siang malam Nabi dakwah pujuk engkau masuk Islam, engkau degil. Sekarang bila Nabi dah lepas, engkau datang pula, engkau nak main-main ke? Sahabat marah dekat dia. Dia kata, wahai sahabat, sabar. Aku tadi, sebenarnya hari pertama aku masuk dalam Masjid Nabawi, hati aku telah tertawan dengan akhlak baginda Muhammad SAW. Hati aku dah tertarik dengan Islam. Tetapi 3 hari Nabi dakwah aku, hati aku membuat-buat, meronta-ronta nak masuk Islam. Tapi aku takut nanti kalian akan menuduh aku, memfitnah aku. Ini masuk Islam sebab nak selamat daripada pancung lah ni. Macam kita lah hari ni, orang nak masuk Islam, kita kata ini nak kahwin dengan perempuan Melayu lah ni, kan?
Kita dah lah tak berdakwah tuan-tuan. Hari ni kita orang Islam, dah lah kita tak berdakwah. Datang orang kafir nak masuk Islam, tanya dia, engkau berani ke nak bersunat? Punya lemah skill dakwah kita tuan-tuan. Orang kafir nak masuk Islam, kata ini mesti nak kahwin dengan perempuan Melayu kan. Dah lah tak ajak orang nak masuk Islam percuma pun, kita menjadi penghalang hidayah. Nabi SAW berdakwah, orang tak nak masuk Islam pun Nabi pujuk. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku takut nanti orang Islam tuduh aku ni masuk Islam kerana nak dilepaskan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, Nabi Muhammad SAW maafkan, Masya Allah, orang tadi Sumamah, dan bahkan Nabi tunggu bila Wahsy nak terbuka hati untuk memeluk Islam. Tuan-tuan yang rahmati Allah, akhirnya Allah telah turunkan ayat yang keempat untuk pujuk Wahsy bin Harbin. Seluas luas rahmat Nabi Muhammad, lebih luas lagi rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, sampaikan ayat ini kepada Wahsy. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba aku yang telah berputus asa terhadap, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, terlalu banyak buat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah boleh ampun seluruh dosa kamu. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya-Allah. Kata Wahsy bin Harbin, wahai Muhammad, dengan ayat ni hati aku terbuka nak memeluk Islam. Dengar sini baik-baik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekerah-kerah hati Wahsy pun memeluk Islam. Dan kebanyakan sahabat Nabi tuan-tuan berubah. Selepas memeluk Islam, semuanya berjanji pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kami di antara orang yang paling banyak menyusahkan Tuan dalam dakwah. Selepas kami memeluk Islam, kami berjanji, kalau sebelum ini kami banyak guna harta kami, masa kami, diri kami untuk menentang Tuan, mulai daripada hari ini kami akan gunakan nyawa kami untuk sebarkan Islam. Sehingga akhirnya tuan-tuan mulia, dalam peperangan Yamamah tuan-tuan menentang Musailamatul Kazzab, Wahsy bin Harbin telah gugur syahid di jalan Allah SWT. Sampai Nabi kata apa? Aku hairan dengan dua golongan manusia. Kalau ikut hadis yang biasa tuan-tuan, Nabi kata al-qatil idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila dua orang Islam bertembung di medan perang dengan pedang masing-masing nak bunuh saudara Islam dia, fal qatilu wal maqtulu kilahuma finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya akan masuk neraka. Itu hadis biasa. Tapi ada hadis luar biasa. Nabi kata, aku hairan melihat orang yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk syurga. Masya Allah. Siapakah dia? Yang terbunuh yang pertama adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Berkat dia dibunuh oleh Sayyidina Wahsy bin Harbin, Hamzah telah dinobatkan dalam Islam sebagai Sayyidul Syuhada, penghulu orang mati syahid. Sebab itu yang hebatnya Nabi Muhammad ni bukan dia saja, umat dia pun hebat juga. Berkat dibunuh oleh Wahsy bin Harbin, Hamzah jadi penghulu bagi orang mati syahid. Dan lepas itu Wahsy dapat hidayah, dia berjuang di jalan Allah dan dibunuh oleh Musailamatul Kazzab. Akhirnya dia pun mati syahid juga. Nanti di hari kiamat Sayyidina Hamzah pegang bendera panji-panji syuhada, rupanya ditoleh belakang, rupanya di belakang dia ada orang yang bunuh dia dulu, Sayyidina Wahsy bin Harbin. Allahu Akbar. Inilah dakwah tuan-tuan. Dakwah ni bukan kita nak masukkan orang dalam neraka tuan-tuan. Kita nak heret orang yang berada di tebing neraka jahanam, macam Wahsy, macam Abu Sufyan, macam Khalid Al-Walid, macam Hindun. Orang yang tidak berdakwah anggap orang ni dah tak ada masa depan tadi. Apa lagi yang sesuai untuk orang macam orang ni, melainkan dia azab dalam neraka. Tapi orang dakwah hati dia luas. Orang macam Wahsy yang paling teruk pun masih ada peluang dapat hidayah. Seteruk-teruk Abu Sufyan pun masih peluang dapat hidayah. Seteruk-teruk Khalid Al-Walid. Cerita paling sedih dalam sejarah dakwah Nabi tuan-tuan, saat ketika mana Masya Allah, anak perempuan Nabi yang bernama Zainab radhiyallahu ta'ala anha tuan-tuan, antara anak yang paling Masya Allah selepas Khadijah meninggal dunia, anak yang paling jaga kebajikan Nabi, menggantikan ibu dia adalah Sayyidatina Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab lah satu hari bila Nabi balik dalam keadaan baju Nabi kotor dengan najis,
Zainab yang basuh wajah Nabi, basuh tapak tangan Nabi, lap ludah-ludah manusia kotoran di tubuh, di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab lah anak perempuan Nabi yang pernah bagi tahu, ya Rasulullah, kalau dah masyarakat tak suka, abah berhentilah berdakwah. Cukuplah wahai ayah, kami anak perempuan dah tak sanggup melihat ayah kami diperlakukan begini. Kalau kita pun orang cakap gitu tuan-tuan, kan, hari ni tak ada orang cakap pun kita berhenti juga dakwah tuan-tuan. Orang tak cakap gitu, hari ni anak perempuan pujuk, abah berhentilah berdakwah, cukuplah, orang tak suka. Buat apa kerja yang orang tak suka? Kita carilah kerja yang orang suka. Dakwah ni tak ada siapa suka tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, Nabi SAW beritahu pada anak perempuan dia, ya bunayya, wahai anak perempuan kesayanganku, la takhsha ala abika ghilatan, jangan terperanjat saat ini satu hari nanti ayah dicolik oleh musuh Islam, dibawa ke tengah padang pasir, mereka bunuh ayah, masya-Allah. Tapi sebagai anak perempuan, kamu kena bersedia untuk mendengar berita ini. Anda ditakdirkan sebab ayah telah bersumpah, telah berjanji, ayah akan tetap meneruskan kerja dakwah ini, sama ada Islam tersebar ke seluruh dunia ataupun ayah mati terkorban sebelum Islam tersebar. Ini janji baginda Muhammad SAW. Zainab hijrah dengan kawan-kawan dengan ahli bait tuan-tuan. Dalam perjalanan hijrah, Zainab telah dipanah oleh anak-anak muda Quraisy sehingga dia yang waktu itu sedang hamil, sangat mengandung. Ajak suami dia Sayyidina Al-As bin Wa'il, ajak teman dia waktu itu Al-As belum masuk Islam, dia antara orang yang lewat masuk Islam, suami Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala. Pujuk suami ajak masuk Islam, tak nak. Ajak hijrah, tak nak. Zainab telah dipanah sehingga dia jatuh daripada unta dalam keadaan hamil waktu itu tuan-tuan. Gugur kandungan Sayyidina Zainab, tapi teruskan perjuangan hijrah tuan-tuan. Ketika mana berlakunya peperangan Badar tuan-tuan, hari itu Nabi telah buat ketetapan tawanan-tawanan Badar ini, sama ada mereka dibebaskan dengan fidyah, dengan apa, diat, ataupun dipanggil apa, tebusan, tuan-tuan rahmat Allah, ataupun masya-Allah mereka ini dipancung atau dibunuh, masya-Allah. Ada yang dibunuh, ada yang dilepaskan, ada yang dimaafkan, masya-Allah. Waktu itu Zainab radhiyallahu taala, anak perempuan Nabi, dia tak ada apa-apa nak selamatkan suami dia. Waktu itu belum Islam lagi tuan-tuan. Nak selamatkan apa? Dalam banyak-banyak orang bagi tebusan, tiba-tiba Nabi terlihat kalung Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala. Nabi kata, siapa bagi kalung ni? Tuan-tuan mulia, dia beritahu ini kalung yang diberikan oleh Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala kepada Nabi untuk tebus suami dia. Nabi menangis tuan-tuan tengok kalung tu. Sebab apa? Itulah kalung yang dihadiahkan oleh isteri dia Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala kepada Zainab hari perkahwinan dia. Selepas Khadijah meninggal dunia tuan-tuan, Nabi rindu pada Khadijah. Nabi SAW selalu, masya-Allah, Siti Aisyah radhiyallahu taala beritahu pada kawan-kawan dia, pada sahabat-sahabat Nabi, ma ghirtu ala ahadin mithlu ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu taala. Aku tak pernah cemburu pada sesiapa pun dalam hidup aku sebagaimana aku cemburu pada Siti Khadijah radhiyallahu taala. Sampai pernah satu ketika Nabi Siti Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, dah tak ada perempuan lain ke dalam hidup abang? Asyik Khadijah punya nama jadi sebut. Kami ni pun isteri abang juga ada kelebihan juga. Walaupun Aisyah ni ada 10 kelebihan yang tak pernah Allah bagi pada orang lain. Maka waktu itulah Nabi SAW bagi jawapan yang masya Allah mengejutkan Siti Aisyah radhiyallahu taala. Dia beritahu, wahai Aisyah, ketahuilah kenapa aku rindu dengan Khadijah. Sebab dialah insan yang pertama telah bangkit untuk membantu aku dalam kerja dakwah di saat semua manusia tolak dakwah yang aku sampaikan. Dan dialah orang yang pertama yang sanggup mengorbankan seluruh harta dia sampai dia jadi miskin, walaupun dia asalnya seorang kaya, demi nak menjayakan dakwah, misi dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan wahai Aisyah, daripada dialah lahirnya semua anak-anak aku. Daripada perut Siti Khadijah, rahim Siti Khadijah, keluarnya Zainab, keluarnya Fatimah, keluarnya Sayyidatina Ruqayyah, keluarnya Ummi Kalsum radhiyallahu taala anhu, dan juga Sayyidina Qasim, masya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang menyebabkan Nabi SAW sangat tersentak bila Nabi tengok rantai Siti Khadijah yang dihadiahkan kepada Zainab telah sampai di hadapan Nabi. Kenapa Zainab bagi rantai ni? Sebab Zainab dah tak ada duit nak tebus suami kesayangan, tak nak suami dipancung, dibunuh
oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW tanya para sahabat, macam mana pandangan kalian? Bolehkah aku terima rantai ni? Orang lain semua ketat, dia punya syarat dia nak dilepaskan. Semua sahabat Nabi redha, ya Rasulullah, lepaskanlah Al-As bin Wa'il, kerana sesungguhnya kami menghormati anak puteri tuan yang bernama Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Pengorbanan yang besar telah dilakukan untuk agama. Lepaskan suami dia. Akhirnya tiba-tiba ujung-ujungnya Al-As bin Wa'il telah terpesona untuk memeluk agama Islam, dan akhirnya dia pun beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua susah payah pengorbanan Nabi, asam garam dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Sebab itu tuan-tuan mulia, di saat kita masuk dalam bulan Ramadan, janganlah kiranya kita ni melupakan sejarah perjuangan ini semua tuan-tuan. Dan bahkan sahabat-sahabat Nabi dalam bulan Ramadan, mereka terpaksa berjuang dalam medan Badar, peperangan Badar. Jangan lupakan kita. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Dalam peperangan Badar, Nabi keluar ke jalan Allah Ta'ala di saat Nabi sedang berpuasa. Waktu tu Nabi bagi izin sahabat berbuka, tapi sahabat tak nak berbuka. Ada jalan kaki, ada naik unta, ada naik kuda. Cuma 2 orang naik kuda, 70 orang naik unta, dan kebanyakannya daripada 313 orang tu, kebanyakannya berjalan kaki tuan-tuan. Masya Allah. Rupanya keluar jalan kaki ni, jalan Allah ni sangat besar fadilat dia tuan-tuan. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, tuan naiklah unta, biar kami jalan kaki. Sahabat Nabi tak sanggup tengok Nabi. Macam kita lah tengok ustaz, tok guru kita, takkan tok guru jalan kaki. Kita anak murid, biarlah kita jalan kaki. Tok guru naik kereta, biar tok guru kita naik Velfire, biar tok guru kita naik Porsche, private jet. Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, aku pun nak rebut pahala sama-sama dengan kamu juga. Nabi jalan kaki sekejap lagi bila Nabi penat, Nabi duduk atas. Sahabat Nabi yang duduk ke atas tadi turun pula, berjalan kaki pergi ke Badar tuan-tuan, dalam keadaan sedang berpuasa tuan-tuan. Hari ini orang tanya kita, mana dalil keluar ke jalan Allah masa bulan puasa? Patut bulan puasa ni relax di rumah, baca Quran, mengaji, tadarus. Tapi ada di antara kita, Masya Allah, sewaktu bulan Ramadan ini peluang untuk kita dapat pahala yang paling besar, iaitu kita keluar ke jalan Allah Ta'ala, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di bulan Ramadan. Masya Allah, walaupun bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Maka tuan-tuan boleh, Nabi sampai di Badar tuan-tuan, Allah Ta'ala zahirkan kemuliaan orang Islam. Waktu itu Nabi memang pergi bukan bawa senjata yang cukup pun, bukan senjata nak berperang. Allah tukar, daripada pergi tidak ada niat berperang, tiba-tiba Allah tukar, terpaksa berperang. Masya Allah. Sedangkan musuh Allah Ta'ala, Abu Jahal waktu itu, dia bawa senjata yang cukup. Sebenarnya ada orang pujuk Abu Jahal, tak payah pergilah wahai Abu Jahal perang, cukuplah, sebab harta kita dah terselamat dah pun. Harta Abu Jahal, Abu Sufyan bawa semua dah selamat sampai ke Mekah, kenapa nak perang lagi dengan Abu Jahal? Nak tunjuk dia punya power dia. Inilah waktu kita nak buktikan pada orang Islam, mereka lemah, kita kuat. Masya Allah. Dan kita nak tunjuk pada dunia Arab semua sekali, orang Mekah masih kuat. Masya Allah. Dan Abu Jahal telah bawa penari-penari perempuan, dan dia telah sediakan arak-arak untuk diminum di Badar, nak meraihkan kejayaan dia. Tapi sehari sebelum peperangan Badar bermula, Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW. Nabi sangat sedih waktu itu. Nabi takut tengok 313 tentera nak menentang 1000 orang yang cukup dengan kelengkapan. Dan Abu Jahal confident dia akan menang. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kemenangan kepada Rasulullah SAW, pertolongan daripada Allah. Sebelum peperangan bermula, Nabi diwahyukan di sini tempat terbunuhnya semua musuh-musuh Allah Ta'ala. Nabi telah coret pada pasir, ini Abu Jahal akan mati di sini. Masya Allah, Umayyah bin Khalaf akan mati di sini. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah akan mati di sini. Tuan-tuan mulia, semua Nabi telah coretkan. Sehingga tuan-tuan rahmati Allah, 1000 orang tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala kalahkan mereka dalam peperangan Badar. Namun demikian tuan-tuan, malam peperangan Badar itu, di saat semua sahabat-sahabat Nabi sedang tertidur, hanya seorang saja Nabi dalam keadaan menangis, berdoa pada Allah Ta'ala sampai jatuh kain ridak Nabi SAW. Abu Bakar bangun pagi tengok Rasulullah masih lagi menangis dalam doa. Rasulullah masih lagi merayu Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka intuhlik hadil asabah, ya Allah, sana kau binasakan 313 orang ini, musuh-musuh sahabat-sahabatku ini, ya Allah, lan tu'bad ala wajhil ardi ila yaumil qiyamah, tak akan ada siapa lagi nak sembah engkau sampai hari kiamat, ya Allah. Nabi pujuk Allah, pujuk Allah, pujuk Allah, sampai Allah Ta'ala tanya pada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, berapa cukup
Agak-agak kalau aku bagi pertolongan pada kamu, ala yakfiyakum, tidak akan cukup bagi kamu, ayyumiddakum bi khamsati ayyumiddakum bi khamsati alafin minal bi thalathati alafin minal malaikati murdifin. Cukup tak kalau aku hantar 3,000 orang malaikat untuk tolong kamu dalam pada peperangan Badar pada kali ini? Bahkan Allah kata, bala in tasbiru wa tattaqu, bahkan kalau kamu bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum min fawrim hadha, sekarang juga kami akan turunkan tentera daripada kalangan para malaikat. Yang dulunya malaikat tak confident dengan manusia ni tuan-tuan, tetapi sekarang malaikat turun ke muka bumi nak membantu Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perjuangan mereka menentang tentera musyrikin Mekah. Kalau kamu nak, aku boleh hantar 3,000, kalau nak lebih aku bagi 5,000 malaikat yang siap dengan Masya Allah perlengkapan. Walaupun sahabat tak cukup senjata, malaikat ada senjata. Malaikat para sahabat tak ada kuda, Allah hantar malaikat 1,000 malaikat siap dengan kuda yang berwarna putih turun daripada langit untuk tolong Nabi dan para sahabat. Dan peristiwa ini berlaku dirakamkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, berbalik pada cerita puasa kita sedikit insya-Allah sebelum kita habis, iaitu masya-Allah memasuki bulan Ramadan. Hari ini kadang-kala kenapa kita tanya kepada diri kita, saya dah puasa lama, tapi kenapa puasa saya tak sama macam puasa Rasulullah SAW? Ulama kata puasa dapat takwa dalam Quran, tapi sampai hari ini saya pun belum takwa lagi. Kenapa tak datang sifat takwa? Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, bila kita cek, rupanya puasa kita jauh langit dengan bumi daripada puasa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah. Maka yang pertama sekali, apa beza kita puasa kita dengan puasa Rasulullah SAW? Yang pertama tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW menjadikan bulan Syaban sebagai muqaddimah, sebagai persiapan untuk memulakan ibadah dalam bulan Ramadan. Kita tunggu malam pertama Ramadan baru nak start. Nabi dah start daripada awal Syaban, daripada awal Rejab lagi persiapan telah dibuat. Itu perbezaan kita yang pertama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan, kenapa Ramadan kita tak berubah? Kenapa tuan-tuan? Ulama kata selagi mana kita tidak meninggalkan rifahiyah, kemewahan dalam berbuka puasa saat kita berpuasa, makan bermewah-mewahan, selagi itulah kita tak akan dapat hakikat puasa yang sebenar. Syaitan tipu kita tuan-tuan, bermewah-mewahan sewaktu berbuka puasa. Sebab itu kita kena tiru pada Nabi SAW. Nabi kata cukuplah beberapa suap yang boleh menegakkan luqaimat. Nabi kata hasbuka luqaimat yuqimna sulbak, cukuplah beberapa suap yang dapat menegakkan tulang belakang kamu. Hari ini kita makan terlalu banyak sampai kita kenyang. Bila kita kenyang waktu berbuka puasa, insya-Allah taala tarawih mengantuk, qiyamul lail mengantuk, tadarus mengantuk, semua mengantuk akan datang bila perut dah kenyang. Sebab itu para solehin kata apa? Perut bila lapar maka anggota kita kenyang. Kan? Bila perut kita lapar, anggota kita kenyang. Tapi bila perut kita kenyang, anggota kita semua jadi lapar. Masya Allah, nak buat maksiat banyak bila perut kenyang, tapi bila perut lapar, insya Allah taala kita akan banyak buat baik. Masya Allah, bila perut kita lapar, insya Allah. Jadi persiapan kita sebelum berbuka puasa, kalau boleh kita sediakan jamuan yang sederhana sebelum berbuka puasa. Ambil peluang untuk berdoa, kerana ulama kata doa paling mustajab sebelum menjelang waktu berbuka puasa. Dan seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ni kita silap orang Melayu, dekat nak buka puasa kita cakap apa? Anak yang puasa duduk belah kanan, anak puasa tak puasa duduk belah kiri. Hak puasa makan sedap, yang tak puasa makan tak sedap. Kita dah ajar diskriminasi pada anak kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Patutnya bulan puasa ni bulan kita nak tunjukkan kita punya, orang kata, bulan keluasan dalam kita memberikan rezeki kepada anak isteri kita, Masya Allah. Yang keempat tuan-tuan, kesilapan kita waktu berbuka puasa, kita tak ambil peluang untuk bagi makan orang berbuka puasa. Kita orang Malaysia fikir tentang moreh, kan? Nak bagi moreh. Kita tak terfikir macam mana nak bagi makan orang berbuka puasa daripada rezeki yang kita dapat. Masya Allah. Waktu saya keluar dakwah di Ghana tuan-tuan selama 4 bulan, waktu itu masuk bulan Ramadan, beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan ini, orang di sana mengajar anak mereka doa berbuka puasa dalam gelap. Lepas isyak sampai pukul 10, dia duduk ramai-ramai, ada cikgu mengajar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu kadal qamaru wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Diulang-ulang sampai pukul 10 malam.
Ini persiapan orang di sana nak menyambut bulan Ramadan. Dan seterusnya tuan-tuan mulia, kesilapan kita yang seterusnya, bila kita sembahyang tarawih, kita duk mengejar bilangan. Otak kita ni duk main number tuan-tuan. 8 ke 20, 8 ke 20. Sedangkan waktu dalam bulan Ramadan ini tak boleh kira-kira dah. Memang Nabi buat ibadat dalam keadaan bulan biasa, ada dia punya rehat dia, ada dia punya had dia. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi dah tak kira dah. Itu yang menyebabkan dia orang boleh duduk lama dalam sembahyang tarawih. Tuan-tuan akan jumpa di setengah-setengah tempat di dunia ni, ada yang sembahyang tarawihnya 1 juzuk, ada yang sembahyang tarawihnya 3 juzuk, ada orang kejar solat 5 juzuk, ada orang kejar solat 10 juzuk, ada orang kejar solat 15 juzuk, ada setengah-setengah tempat setiap malam khatam 30 juzuk Al-Quran dalam tarawih. Masya-Allah. Pukul 4 pagi khatam 30 juz. Yang kita ni, kita nak cabar diri kita hak belah mana tuan-tuan? Kan? Kita nak ambil yang belah mana? Tarawih yang belah mana? Yang inna anzalna dengan qul huwallahu ahad ke, ataupun kita nak kejar, nak challenge diri kita bulan Ramadan ini, kalau bulan biasa jarang dengar Quran lama-lama, biarlah dalam bulan Ramadan ini duduk belakang imam hafiz Quran baca 30 juzuk Al-Quran. Barulah kita dapat rasa kenikmatan Ramadan yang sebenar. Barulah Ramadan pergi mengalir air mata kita tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, kesilapan kita yang seterusnya dalam bulan Ramadan yang kita nak ubah tuan-tuan, kita menganggap qiyamul lail hanya pada malam ke-27. Ini silap kita. Malam 27 baru nak kumpul ramai-ramai sembahyang tahajud. Kami di Ghana tuan-tuan, pukul 12 malam kita baru nak bentang tempat tidur, nak berehat. Orang sana tanya, tuan-tuan nak buat apa? Kata kami nak tidur. Dia kata kenapa tidur? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir Nabi hidupkan sepanjang malam. Kami orang sini memang tak tidur sampai ke pagi. Rupanya imam baca dalam tahajud 10 juzuk Al-Quran sampai ke pagi tiap-tiap malam. Kita yang berdakwah ni pun tuan-tuan, kita hanya mampu tengok je diorang tuan-tuan. Kita tahajud sendiri kat dalam bilik. Nak join diorang kita tak mampu. Imam baca dengan penuh tartil, dengan penuh tajwid, dengan belagu 10 juzuk tuan-tuan. 1 juz 1 rakaat. Saya kata di mana kita dengan mereka tuan-tuan? Nak lawan dengan sahabat Nabi tak boleh, nak lawan dengan diorang dekat sini pun dah tak mampu tuan-tuan. Dan yang seterusnya tuan-tuan, kesilapan kita, bangun sahur kita tak ambil peluang untuk beristighfar. Sedangkan tuan-tuan, antara sifat ahli syurga yang Allah sebut dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, mereka sibuk beristighfar pada waktu sahur. Sambil makan sahur tu tuan-tuan, istighfarlah pada Allah terhadap dosa-dosa kita, sebab waktu itu Allah sedang beri offer pada kita, siapa nak berdoa supaya aku perkenankan doa, siapa nak bertaubat aku terima taubat, siapa nak minta ampun sekarang aku beri keampunan. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan seterusnya tuan-tuan mulia, ulama bagi tahu satu orang tidak akan dapat hakikat Ramadan sehinggalah bulan Ramadan dia terlebih lapar daripada bulan biasa. Kalau seandainya bulan Ramadan datang, perut kita jauh lebih kenyang daripada bulan biasa, orang tadi tak akan dapat apa-apa hakikat daripada puasa tuan-tuan. Tak ada perubahan pun. Sebab tu hari ini, tahun ini kita kena azam insya-Allah taala, kurangkan makan di siang kurangkan makan waktu berbuka puasa di malam hari, dan kurangkan tidur di siang hari. Ada setengah orang dibantai tidur daripada pagi sampai ke malam, sampai ke waktu berbuka. Nak sebab apa? Tak ada benda nak buat. Dia kata boring ustaz, nak buat apa tak tahu. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, iaitu bagaimana hari ini di siang hari kita nak mencontohi Rasulullah SAW mengkhatamkan Quran dengan sebanyak-banyaknya. Dan seterusnya tuan-tuan, di siang hari kalau kita nak dapat kelebihan, iaitu kita kena azam untuk bagi makan orang berbuka puasa dengan, orang kata, satu peluang yang besar. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah tuan-tuan, kita akan tengok orang kaya-kaya di sana, mereka akan sediakan masya-Allah kemah yang besar. Untuk apa masya-Allah tuan-tuan yang mulia? Untuk memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Jadi tuan-tuan, kita kena rebut peluang ini. Dan di samping itu tuan-tuan, yang terakhir sekali insya-Allah ni orang tazkir dah datang, iaitu bagaimana kita nak cuba ambil peluang beriktikaf dalam masjid. Ini sahabat-sahabat kita sedang khuruj 40 hari di jalan Allah. Dah tentu bila dia keluar di masjid, dah tentu tiap-tiap malam dia dapat iktikaf di masjid.
Jadi tuan-tuan mulia, antara sunnah Nabi SAW yang hari ini tak ada di Malaysia ni. Saya waktu belajar Pakistan ya, Masya Allah, waktu saya belajar Pakistan, masjid besar-besar macam ni, masuk je bulan Ramadan dia akan buat tabir tirai macam tempat orang perempuan tu tuan-tuan. Ada nombor-nombor dibagi tempat tidur. Ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. Rupanya orang sana mengambil berat tentang iktikaf, kerana mazhab Hanafi mewajibkan iktikaf. Maknanya kalau satu kampung tak ada orang iktikaf, berdosa, fardu kifayah. Kita hari ni menganggap iktikaf duduk antara maghrib dengan isyak ni iktikaf dah. Sebenarnya iktikaf ni satu sunnah yang mana Nabi memang ambil masa 10 hari tiap-tiap tahun. Nabi iktikaf di 10 hari akhir Ramadan nak memburu Lailatul Qadar. Sebelum Nabi wafat, Nabi ambil masa iktikaf 20 malam dalam masjid. Di tahun terakhir sebelum Nabi wafat, Nabi tidur dalam masjid sampai ke pagi, 24 jam Nabi tak keluar daripada masjid. Suasana ini kita tengok hidup di Pakistan tuan-tuan. Saya pergi sana memang penuh masjid separuh ni dengan orang iktikaf. Tak percaya pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi penuh dengan orang iktikaf. Jadi kerana itu insya-Allah sambil-sambil kita ambil peluang ini, kita boleh juga bagi nama kita untuk keluar ke jalan Allah Taala bulan puasa ni tuan-tuan. Siapa dia kalangan tuan-tuan nak ambil masa, masya-Allah 10 hari awal keluar ke jalan Allah Taala. Ada di antara kita yang azam nak keluar 10 hari kedua. Ada di antara kita yang azam 10 hari terakhir nak iktikaf full dalam masjid. Mudah-mudahan kalau kita tidur dalam masjid saja pun tak bangun tahajud, tetap Allah bagi Lailatul Qadar kepada kita, sebab kita bagi masa untuk itu insya-Allah mengambil barakah daripada jemaah yang datang ini. Kita bagi nama kita insya-Allah, siapa yang azam untuk keluar 10 hari masya-Allah di jalan Allah Taala. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus, masya-Allah 40 hari, 4 bulan jalan Allah Taala lepas raya nanti, siapa ada azam dan tidak terlewat lagi untuk kita keluar walaupun dalam bulan Ramadan. Bahkan zaman dulu-dulu mereka menggalakkan kita sambut hari raya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu semua sedia insya-Allah. Jazakumullah khairan, ahsanal jazaa wa barakallahu fikum. Boleh bagi nama insya-Allah azam Datuk Selamat, azam 4 bulan insya-Allah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima insya-Allah. Boleh bagi nama insya-Allah. Ayanda di Arsem azam insya-Allah. Amin, Allah kabul. Abang Ali sedia insya-Allah. Azam insya-Allah. Jazakumullah khairan, asal jaza. InsyaAllah kita tutup majlis dengan baca tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.